yang dikasihi Tuan Imam, ahli jawatan kuasa surau, seterusnya tuan-tuan, perempuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah. Macam mana tuan-tuan? Covid Kedah hari ni 397, 397. Cuma 3 orang di luar, yang lain tu semua di dalam. Jadi moga-moga Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita semua daripada wabak yang melanda umat manusia hari ini. Banyak-banyaklah kita berdoa. Mungkin ini suatu ujian. Jadi malam ni tuan-tuan, kita nak sambung lagi kuliah kita Fadailus Sahabah, kuliah kita yang kedua. Sebelum saya masuk tajuk ni tuan-tuan, tajuk kita pendek malam ni, saya nak kongsikan dengan tuan-tuan doa yang boleh kita baca ketika sujud. Kita ni waktu sujud tu Nabi SAW suruh banyak baca doa. Tapi nak baca doa apa tuan-tuan? Jadi salah satu doa yang boleh tuan-tuan amalkan, yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim, Nabi SAW selalu baca doa ni dalam sujud dia. Bunyi doa ni tuan-tuan ketika kita sujud, iaitu Allahumma ghfirli dhanbi kullahu diqqahu wa jillahu wa awwalahu wa akhirahu wa alaniyatahu wa sirrahu. Sekali lagi saya ulang tuan-tuan. Allahumma ghfirli dhanbi kullahu diqqahu wa jillahu wa awwalahu wa akhirahu wa alaniyatahu wa sirrahu. Nak sedap ni doa-doa ni tuan-tuan, kena bagi faham makna doa ni yang selalu dibaca, diulang-ulang oleh Nabi kita, Nabi Muhammad SAW ketika kita sujud. Allahumma ghfirli, ya Allah ampunkanlah dosa aku, kullahu, semuanya sekali ya Allah. Allahumma ghfirli dhanbi, ampunkanlah dosa aku semuanya ya Allah. Diqqahu wa jillahu. Diqqahu ni maknanya yang kecil. Yang kecil-kecil doa dosa aku ya Allah ampunkan. Diqqahu wa jillahu. Jillahu maknanya yang besar-besar, yang kecil, yang besar. Wa awwalahu wa akhirahu, yang dulu-dulu aku buat. Kita zaman kita muda-muda dulu, zaman pop ye dulu kan, dia buat doa berdosa macam-macam. Jadi dosa yang kita buat dulu-dulu. Wa awwalahu wa akhirahu, yang kemudian-kemudian ni, masa tua ni kita buat salah tu, buat silap ni, minta Allah Subhanahu wa taala ampunkan dosa tersebut. Wa alaniyatahu wa sirrahu. Alaniyah maknanya yang terang-terang, kita buat terang-terang, semua orang tahu kita buat dosa tu, kita pun tahu, kita minta Allah ampunkan dosa tersebut. Wa sirrahu, yang sembunyi-sembunyi, yang kita buat menyorok, buat tak mau bagi siapa tahu. Jayalah sampai hari ni tak ada siapa tahu dosa kita tu. Dosa-dosa ni kita minta Allah Subhanahu wa taala ampunkan. Sekali lagi saya baca tuan-tuan. Allahumma ghfirli dhanbi kullahu diqqahu wa jillahu wa awwalahu wa akhirahu wa awwalahu wa akhirahu wa alaniyatahu wa sirrahu. Jadi tuan-tuan boleh tengok nanti dalam rakaman yang ada untuk tuan-tuan amalkan. InsyaAllah saya tulis kot, ada pen saya tulis di ni, tuan-tuan peringat saya lagi insya-Allah. Akhirnya kita masuk kepada kitab Fadailus Sahabah karangan Al-Imam Al-Bukhari, yang saya cuba terjemahkan sekadar yang saya mampu. Tapi mukadimah-mukadimah ni perlu juga kita baca setelah kita mengenali pada minggu lalu siapa itu Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala. Jadi pada malam ni insya-Allah kita akan sambung tentang kitab Sahih Al-Bukhari itu. Imam Bukhari ini tuan-tuan bukan sekadar mengarang kitab Sahih Al-Bukhari ataupun terkenal kitabnya dengan nama Al-Jami'us Sahih. Dia ada banyak lagi kitab-kitab lain dari yang lain. Antara yang popular ialah Al-Adabul Mufrad. Al-Adabul Mufrad ni taklah terbaik mana, tapi kitab ni membahaskan tentang akhlak, tentang adab, hubungan kita dengan mak kita, dengan ayah kita,
dengan kaum kerabat kita, dengan jiran tetangga kita. Dia bincang tentang soal perkara yang kita perlu tiap-tiap hari, mak dengan mak kita, dengan isteri kita. Ini benda yang perlu hari-hari kita guna hari-hari. Jadi ada lebih kurang 1000 lebih hadis. Hadis dalam kitab Al-Adabul Mufrad ni menghimpunkan semua berkenaan dengan persoalan adab, tetapi tidak sama dengan kitab yang kita baca pada malam ni, sebab kitab tersebut terkandung juga di dalamnya hadis-hadis yang tidak sahih. Bukan semua dalam tu sahih, macam yang ada dalam Sahihul Bukhari, kitab dia Tarikh Al-Kabir dan sebagainya, tuan-tuan. Jadi yang kita nak belajar malam ni, kita nak berkenalan sikit ni dengan kitab Sahihul Bukhari yang dikarang oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Kita tengok di muka surat yang ada buku ni, muka surat pertama lah, muka surat 1 tu, tuan-tuan. Apa yang anda tahu tentang Sahih Al-Bukhari? Pengarang kitab ini ialah Imam Al-Bukhari. Ini semua kita maklum. Beliau mendapat ilham untuk menghasilkan kitab ini kerana saranan daripada gurunya Ishaq bin Ar-Rahawai. Ibnu Hajar menukilkan kata gurunya, "Lau jama'tum kitaban mukhtasaran li sahihi sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Faqala al-Bukhari, "Fawaqa'a dhalika fi qalbi, fa'akhadhtu fi jam'il jami' as-sahih." Maksudnya Imam Bukhari berkata, gurunya tersebut berkata, kalaulah kamu menghimpunkan sebuah kitab yang ringkas yang mengandungi hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sahih. Imam Bukhari berkata, kata-kata itu melekat di hatiku. Lalu aku pun mula mengumpulkan kitab Al-Jami'us Sahih. Ini faktor pertama. Imam Bukhari tergerak hati dia untuk nak menulis kitab Sahihul Bukhari, ataupun lebih terkenal dengan nama Al-Jami'us Sahih. Belakang tu tengok Al-Jami'us Sahih, nama kitab dia lah satu lagi. Iaitu bila guru dia sambil duk mengajar anak murid ramai-ramai ni, masa ni dia muda lagi, tuan-tuan, umur belasan tahun, tapi guru dia bagi satu cadangan. Dia kata, kalaulah ada di kalangan kamu yang ramai-ramai ni boleh kumpulkan satu kitab hadis yang ringkas, bukan kitab hadis yang panjang-panjang. Setengah-setengah ulama macam Al-Imam Ahmad bin Hanbal, kitab Musnad Imam Ahmad ni 40,000 hadis, tuan. Banyak sangat tu. Cadangan daripada Ishaq bin Ar-Rahawai, supaya dalam ramai-ramai ni ku adalah siapa-siapa yang tergerak hati nak kumpulkan sebuah kitab hadis sahih, tapi syarat dia ringkas. Jadi Imam Bukhari rahimahullah, walaupun masih budak pada ketika itu, bila dengar cadangan tersebut, dia rasa dialah orangnya yang akan melaksanakan impian guru dia, iaitu Imam Ishaq bin Ar-Rahawai ini, tuan-tuan. Jadi start daripada itulah dia berazam dan mula mengarang kitab Al-Jami'us Sahih ni, kumpulkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selepas itu beliau bermimpi bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jumpa pula, mimpi pula jumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Imam Bukhari, "Ra'aitu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fil manam." Aku mimpi jumpa dengan Nabi, lihat Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam tidur aku. Wa ka'annani waqifun baina yadayhi. Dalam mimpi tu, kata Imam Bukhari, dia nampak seolah-olah Nabi sallallahu alaihi wasallam ni duduk depan dia. Waqifun baina yadayhi. Wa bi yadi mirwahatun. Di tangan aku pada masa itu Nabi duduk depan dia, dia pegang kipas. Mirwahah ni kipas. Kipas ni lah, dia pegang kipas tu. Adhubbu biha anhu, aku duduk kipas Nabi,
Kok ada benda-benda hak tak elok yang mai kat Nabi, dialah yang duk tolong bagi tak mai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tu saja mimpi dah. Ringkas saya mimpi Imam Bukhari rahimahullahu taala ni kan. Fasa'altu ba'dal mu'abbirin. Jadi aku tak pasti apa makna di sebalik mimpi tersebut. Dia pun tanyalah para ulama yang mahir tentang ilmu ta'bir mimpi ini, al-mu'abbirin. Faqala li anta tadhubbu anhu al-kadhib. Kalau macam itulah mimpi kamu wahai Bukhari, kamulah esok ni akan jadi orang yang akan menepis, menghilangkan segala pendustaan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa huwa alladhi hamalani ala ikhrajil jami' as-sahih. Dan mimpi inilah yang mendorong aku sangat-sangat untuk membukukan, menulis, mengeluarkan kitab Al-Jami' as-Sahih. Jadi tuan-tuan, tambah zaman kita pada hari ini, tuan. Zaman kita pada hari ini saya tadi duduk di sekolah tadi, sambil duduk tengok dalam Facebook ni, tengok satu ceramah. Tak maulah sebut nama penceramah tu. Terkenal lah, yang ada gelak PU ni. Dalam ceramah tu tuan-tuan, menarik. Kan macam saya ceramah ni, kita ustaz biasa-biasa ni ceramah tak sedap. Ni ceramah menarik, kalau kita dengar tu rasa terpesona. Saya pun terkalik dengar ceramah tu. Cerita tentang peristiwa belah bulan. Peristiwa pembelahan bulan, insyiqaqul qamar, di zaman Nabi SAW. Dengan huraiannya kita pun tak kalih lah. Tidak duk kaih kau lain ni dengar sampai habis. Tapi yang menariknya dalam cerita tu, yang saya nak dengar sampai habis tu, penceramah tu menyebutkan bahawa masa berlaku peristiwa terbelahnya bulan di zaman Nabi SAW tu, peristiwa tu bukan saja disaksikan oleh orang-orang Mekah, tapi orang Kerala. Tu yang saya sebut tuan-tuan ni, fasih sebut ni. Ataupun nama Arabnya ialah Khairullah. Tuan-tuan, nama Kerala tu, duk ingat ikut nama India kan? Tak, nama dia, nama Arab asal dia ialah Khairullah. Tapi dah orang India, orang sebut subhanallah, dia sebut subhanallah. Jadi Khairullah jadi apa tuan-tuan? Kerala. Itu yang dia sebut tu. Kan. Raja yang duduk di Kerala tu juga menyaksikan peristiwa malam tersebut. Saya pun nak dengar cerita ni, tak pernah dengarlah sampai habis. Jadi ringkas cerita ni tuan-tuan, masa berlaku tu Abu Jahal tak mau percaya juga peristiwa ni, walaupun dia tengok depan mata dia, sehingga dia nak dengar penyaksian daripada orang lain yang duduk di padang pasir, yang duduk di tempat lain. Kalau mereka juga nampak bulan terbelah pada malam tersebut, baru dia nak masuk Islam. Jadi raja, nama apa saya tak ada nak ingat nama dia tuan-tuan, raja yang ada di Kerala ni, dia nampak bulan terbelah, lalu dia cuba siasat, dan akhirnya dia dapat berita daripada pedagang yang datang daripada Mekah, peristiwa tersebut dilakukan oleh Muhammad yang mengaku Nabi di tanah Mekah. Lalu raja ni tuan-tuan, dia pergi ke Makkah Al-Mukarramah tu, pergi jumpa dengan Nabi SAW, dia masuk Islam. Dan dia tukar nama diberi oleh Nabi SAW, nama dia apa tuan-tuan? Tajuddin. Satu yang saya pelik sikit tu. Ada tak tuan-tuan pernah dengar sahabat nama Tajuddin ni? Tak pernah dengar ni kali pertama saya dengar. Jadi bila dia masuk Islam, Nabi bagi nama baru kepada nama Tajuddin. Dia pun balik semula ke Kerala. Dia tak mau duduk situ, dia nak sebarkan Islam di negara Kerala. Jadi Nabi SAW pun tak mau bagi dia balik seorang. Nabi hantar seorang sahabat dia bernama Malik bin Dinar untuk teman raja ni balik ke negara dia. Dalam perjalanan dia mati, raja ni Tajuddin tadi, raja Tajuddin tadi ni mati, lalu dikebumikan dalam laut saja. Lalu Malik bin Dinar ni lah bawa ajaran Islam di negara Kerala. Dan di sana ada sebuah masjid. Masjid apa nama saya nak sebut tadi ni tak teringat. Ada kot Ustaz Syah Alauddin hantar saya.
Jadi yang saya nak sebut kepada tuan-tuan, ni kisah-kisah lagu ni lah yang merosakkan ajaran Islam, merosakkan sumber ajaran Islam ni. Orang-orang seperti Imam Bukhari lah dulu ni, peringkat awal dulu tuan-tuan, duk membersihkan kisah-kisah seumpama ni. Orang bila saya tengok pula komen kan, komen di bawah tu ceramah tu, ini kali pertama dengar cerita best ni, tak pernah dengar lagi cerita sehebat ini. Komen ni beratus-ratus, semua terkejut dengan kisah tersebut dan memuji penceramah tersebut. Jadi ni semua merosakkan agama tuan-tuan. Ada tak tuan-tuan sahabat nama Tajuddin ni? Tak ada. Malik bin Nabi ni bukan sahabat Nabi. Bila kita cek, saya cek dalam Siyar A'lamin Nubala, tengok-tengok dia tabi'in. Dia tabi'in, bukan sahabat. Tapi disebut dalam cerita tu, dialah yang dihantar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke sana. Jadi kisah-kisah ni nak bagi macam Haji Nomoto lah. Boboh Haji Nomoto lagi banyak sikit. Orang pun terpukau dengan kisah-kisah lagu tu. Seronok dengar, menarik, tapi cerita tu tidak ada asas. Bohong atas nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kena buanglah. Jangan main kira sedap cerita ya. Biar tak sedap tak apa, biar benda tu betul. Benda tu benar, memang daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini contoh. Kita baca malam ni kena dengan tajuk kita pada malam ni tuan-tuan. Jadi Imam Bukhari rahimahullahu taala dalam mimpi dia, Nabi sallallahu ulama yang mentakbirkan mimpi ni kata kat dia, anta tadhubbu anhu al-kadhib, engkaulah orang yang dipertanggungjawabkan melalui mimpi tersebut untuk membersihkan pendustaan terhadap diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab hadis palsu ni bahaya. Dan zaman kita ni pula tuan-tuan, orang kita tak tahu beza dah, jenis-jenis hadis pun tak tahu. Hadis ni ada hadis sahih, ni hak kita boleh pakai ni, yang kita duk guna dalam hukum hakam dan sebagainya. Ada hadis yang kedua, jenis dia nama hadis hasan, yang kita guna pakai dalam kehidupan kita juga, boleh digunakan sebagai hujjah. Kemudian ada kategori hadis dhaif, hadis lemah. Hadis ni boleh guna tak? Boleh guna, tetapi ulama meletakkan beberapa syarat penggunaan hadis-hadis yang lemah ni, hadis yang dhaif ni. Bukan buang terus, jangan nak bawa hadis lemah tak payah pakai. Dah salah kalau kita fikir lagu tu tuan-tuan. Kita boleh guna tiga ni. Hak tak boleh pakai hak macam tadi tu, hadis maudhu', hadis yang palsu. Setengah orang bila dia tak tahu tuan-tuan, dalam setengah-setengah grup WhatsApp ada orang share kan hadis-hadis yang maudhu' ni. Adalah ustaz tegur, dia kata minta maaf, hadis yang tuan bawa tu, hadis tu maudhu'. Dia jawab balik apa tuan-tuan? Dia kata kurang-kurang pun hadis juga. Berat nama lagu tu kan. Dia kira ada bunyi nama hadis, kira boleh pakai. Nah, ulama kita dia buat nama al-hadithul maudhu', maksudnya hadis palsu yang disandarkan kepada Nabi SAW, sedangkan tidak ada kaitan, tidak ada kena-mengena dengan Nabi SAW. Ini tak boleh pakai lah. Tapi kerana dia tengok tu hadis juga, jangan sampai tahu tu tuan-tuan. Biarlah kita ada sedikit asas dalam persoalan-persoalan seumpama ini. Okey tuan-tuan, kita tengok terus. Imam Al-Bukhari telah mengumpulkan hadis-hadis di dalam kitab ini selama 16 tahun. Bukan sat nak menghasilkan sesebuah kitab seperti yang dihasilkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala ni kan. Mengembara ke seluruh dunia. Kita baca ada hari tu ni, Imam Bukhari pi sana, pi sini, Kufah, Basrah, Baghdad. 28 kali dia pergi berulang-alik tuan-tuan. Tiap-tiap kali pi, Imam Ahmad bin Hanbal, semasa Imam Ahmad duduk ada, Imam Ahmad minta dia duduk di Baghdad, sebar ilmu, sebab situ tempat sebar, tapi dia tak mau. Dia nak balik duduk kampung dia juga, di Uzbek tu. Mekah, Madinah, mupi sampai ke Yaman, nak cari hadis untuk kita guna pada hari ini. Hak kita baca dalam kitab ni tuan-tuan, baru terbaik tu ada 56 hadis. Sikit lah kita baca, tapi dia nak menghasilkan kitab dia 7,000 hadis tu 16 tahun makan masa untuk sampai kepada kita, mai kat kita tengok pun tak mahu tuan-tuan. Jadi kurang-kurang melalui kitab kecil ini berkenaan dengan fadailus sahabah ni, kita bacalah beberapa hadis Nabi
sallallahu alaihi wasallam. Beliau telah menyaring hadis-hadis yang terdapat di dalam kitab ini daripada 600,000 hadis. Asalnya dia saring ni, jumpa guru tu, jumpa guru ni, jumpa guru, rata dia pergi ni, semuanya dianggarkan lebih kurang 600,000 hadis. Daripada 600,000 hadis tu dia ringkaskan, dia ambil yang penting-penting, tu ada 7,000 lebih yang sampai kepada kita pada hari ini. Kalau dia tulis ke semua tu tuan-tuan, tak tahulah kita tuan-tuan, tak ada orang duk tolong tapis kat kita kan, jenuh mana-mana. Ni ada orang tolong tapis, siap dah. Kita mai tolong minum kopi ya, siap mah tapis, tak ada sedap-sedap. Ni kerja Al-Imam Al-Bukhari dan para ulama hadis tuan-tuan. Beliau telah menyaring hadis-hadis yang terdapat di dalam kitab ini daripada 600,000 hadis. Jumlah hadis yang terdapat di dalam kitab ini, jika dikira termasuk hadis yang berulang-ulang, ialah sebanyak 7,397 hadis. Jika dikira yang tidak berulang, ialah sebanyak 2,602 hadis. Lagu mana kata berulang-ulang ni tuan-tuan? Dia hadis ni, contohlah, saya bagi contoh hadis berkenaan dengan peristiwa Qissatul Ifk. Ambil lain, cerita perang Khaybar kata. Hadis tu nak cerita tentang perang Khaybar. Hadis tu juga dalam petikan-petikan hadis tu boleh diguna dalam bab-bab fiqh yang lain. Hadis tu juga boleh diguna dalam bab tayammum contohnya. Dalam bab berwuduk pun boleh guna juga. Jadi Imam Bukhari ulang hadis ni di 3 tempat lah, ikut keperluan bab yang nak diistinbat hukum daripada peristiwa tersebut. Jadi kalau kira hak berulang-ulang sekali semua tu, ada lebih 7,397 hadis. Tapi kalau kita buang semua yang ulang-ulang tu, kira satu ya, maka jumlahnya baru 2,602 hadis. Taklah banyak mana pun. Tapi hadis ni cara pengiraan dia tuan-tuan berbeza sanad, dikira berlainan hadis. Kita tak kira begitu. Sanad lain ambil pada guru lain, kira hadis lain lah. Sebab nak tentukan kesahihan dan sejauh mana kekuatan hadis tersebut. Dan seperkara yang saya nak sebut kat tuan-tuan, setengah-setengah. Kalau tuan-tuan cek dalam sukatan pelajaran, sukatan pelajaran sekolah menengah, ngaji ni tajuk Imam Bukhari dalam sukatan hak lama, belajarlah tentang Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Saya duk tengok dalam skema periksa ni tuan-tuan, SPM sebut dalam tu keistimewaan Sahih Bukhari ni salah satunya mengandungi 600,000 hadis. Allah, masalahnya budak-budak jawab dalam periksa, kena jawab lagu tu. Bila kita cek, bukan dalam tu ada 600,000. Kalau 600,000 ni tuan-tuan, kitab tu besar mana saya tak tahu. Bukhari besar tu pun ada 4 jilid. Kat saya 1, 2, 3, 4 macam tu lah. 7,000 lah, padahal 7,000. Ni bila tak tengok maklumat hak sebenar, hak 7,000 disebut 600,000. Ni dah tak sampai pun. Ada cuma banyak mana? 7,000 lebih sikit ya tuan-tuan. Ini jumlah berkenaan dengan jumlah hadis yang ada dalam kitab Sahih Al-Bukhari. Beliau tidak akan menulis sesebuah hadis di dalam kitab ini melainkan setelah mandi. Setengah kitab sebut sampai dia mandi dulu, salat 2 rakaat dan beristikharah kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau berkata, Imam Bukhari sebut sendiri ni, qala ma adkhaltu fihi hadithan illa ba'da mastakhartu Allah taala. Aku sendiri, kata Imam Bukhari, aku tidak akan masukkan mana-mana hadis yang ada dalam kitab aku ni melainkan setelah aku istikharah dulu, minta petunjuk dulu daripada Allah Subhanahu wa taala, adakah hadis yang aku nak masukkan ni patut aku masukkan ataupun tidak. Ikut kajian dia tu dah sahih dah.
capai dah darjat yang dia letakkan tersebut, tapi masih lagi tak mau bergantung kepada ilmu dia. Letak Allah Subhanahu wa ta'ala dulu, istikharah dulu, sembahyang sunat 2 rakaat, minta doa ke Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah lah yang akan tentukan sama ada nak masukkan hadis itu ataupun tidak. Punya telitinya Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ketika nak menghasilkan kitab Al-Jami'us Sahih yang sampai kepada kita pada hari ini, tuan-tuan. Wa sallaitu raka'atain, ku sembahyang 2 rakaat. Wa tayaqqantu sahhatah, dan aku yakin sungguh-sungguh bahawa hadis ini memang hadis yang sahih, barulah Imam Bukhari akan tulis hadis itu dalam kitab dia, tuan-tuan. Beliau berkata lagi, lam ukharrij fi hadzal kitab illa sahihan wa ma taraktu min as-sahih akthar. Ini kata-kata ni penting untuk kita faham ni, tuan-tuan. Aku tidak mengeluarkan di dalam kitab ini melainkan hadis yang sahih sahaja. Ni yang ada dalam ni, yang aku tulis ni hak sahih saja. Tapi Imam Bukhari sambung kemudian, tuan-tuan, Imam Bukhari kata apa? Dan apa yang aku tinggalkan daripada hadis-hadis yang sahih masih banyak lagi. Apa penting kalimah ni, tuan-tuan? Kata-kata Imam Bukhari. Pentingnya ialah supaya kita ni tidaklah bila kita tahu kesahihan hadis yang ada dalam Sahih Bukhari, kita teruja dengan apa yang ada dalam Sahih Bukhari, hak lain dalam Sahih Bukhari kita tak mau pakai. Kita pandang remeh, kita pandang itu tak ada dalam Bukhari tu. Dia ada rasa double standard dengan hadis-hadis ni, tak boleh ada gitu-gitu, tuan-tuan. Sebab Imam Bukhari kata hak sahih banyak lagi, cuma hak penting dalam bab yang aku bincangkan ni, hak ni saja. Ada tambahan-tambahan lain yang boleh kita ambil dari kitab-kitab lain, banyak lagi, tuan-tuan. Jadi ni benteng lah supaya kita tak kena tipu dengan puak-puak aliran pemikiran yang sesat ni, tuan-tuan. Kadang-kadang dia tanam dalam pemikiran kita, tuan-tuan, kalau tak ada dalam Sahih Bukhari bermakna hadis tu dhaif. Tu silap lah. Bila Imam Bukhari abang kata yang aku tinggal, yang aku tak tulis dalam kitab ni yang sahih banyak lagi, bermakna tak semestinya bila tak ada dalam Bukhari hadis tu tak sahih. Contoh yang saya pernah sebutkan di sini ketika kita duk cerita pasal Syiah dulu, tuan-tuan. Hadis yang masyhur tak ada dalam Bukhari, riwayat Imam Malik rahimahullahu taala, iaitu hadis taraktu fikum amrain, aku tinggalkan kepada kamu 2 perkara, lan tadillu ma tamassaktum bihima, kamu takkan sesat selagi mana kamu berpegang dengan kedua sumber ini, kitab Allah wa sunnat Nabi. Yang pertama Al-Quran, yang keduanya sunnah Nabi SAW. Syiah main tentang isu ni. Dia main isu ni. Dia tanya budak-budak kita, hadis tu ada dalam Bukhari ya? Kita tak pernah duk tengok Bukhari ni, kita rasa macam ada lah hadis penting tu. Penting tak, tuan-tuan, hadis aku tinggalkan 2 perkara ni? Penting, sangat-sangat penting lah dalam hidup kita. Kita duk rasa lagu ada. Tiba-tiba Tok Guru Syiah ni, ustaz hak cuba nak pengaruhi budak-budak hak tak tahu apa di universiti ni, baru tahun 1, tahun 2 ni, dia kata hadis yang hampa duk bawa sikit-sikit Quran Sunnah tu sebenarnya mana ada dalam Bukhari pun. Jadi budak kita balik tanya ustaz dia, ustaz Google, tuan-tuan, cari dalam maktabah Syamilah, tak ada. Ustaz tu pun tak tahu juga. Dia kata, tak ada lah ustaz, cari semalam tak jumpa, tak ada. Bila balik jumpa Tok Guru dia, Tok Guru dia kata betul tak? Tak ada. Dia kata betul. Ustaz saya cari, kira ustaz di sekolah saya, ustaz tu paling alim kali, tak ada hadis tu. Okey, dia kata kalau tak ada, Imam Bukhari ini dia hanya meriwayatkan hadis yang sahih. Bila dia tak masukkan sesuatu hadis tu dalam kitab dia, dalam keadaan dia tahu hadis tu ada, maknanya tu sahih ke dhaif? Dhaif lah. Kalau sahih tentu dia buah dah. Dia main isu tu. Tapi kita baca dah malam ni, kita tak terkejut lah, sebab kita tahu dah Imam Bukhari sebut apa. Imam Bukhari sebut clear, wa ma taraktu minas sahih akthar, yang sahih banyak lagi yang aku tak tulis, yang aku tak masukkan dalam kitab aku ni.
Tapi dia main isu ni. Dia kata Imam Bukhari kumpul hadis sahih saja. Dia pernah jumpa ada hadis tu? Tak munasabah Imam Bukhari tak pernah jumpa hadis tu. Kita mengaji sikit-sikit pun pernah dengar hadis tu. Takkanlah Imam Bukhari tak pernah jumpa hadis tu. Kalau dia jumpa ada hadis tu, tiba-tiba saja dia tak masuk dalam kitab dia, bukankah itu menunjukkan pada Bukhari hadis tu dhaif? Budak kita pun betul juga. Dia kalau kata mula duk betul juga tu mampu tuan-tuan. Lepas tu dia cari dalam Muslim lah. Dia kata pergi cari dalam Muslim kot-kot ada. Dalam Muslim pun tak ada juga. Dia kuat kalut lagi tuan-tuan. Dia kata Muslim pun sama juga, mengumpulkan hadis sahih saja. Awak dia tak bubuh kalau dia jumpa. Imam Muslim 12,000 lebih hadis dia. Awak hadis tu penting tak tu dia tak bubuh. Budak kita balik, maknanya dhaif juga. Dia kata bukan cakap tak ada Bukhari dalam Muslim. No, dalam Abu Daud tak ada. Dalam Tirmizi tak ada. Dalam Ibnu Majah tak ada. Dalam kitab Imam Nasa'i pun tak ada juga. Tak ada hadis ni. Yang apa duk jajah hadis tu sikit-sikit, kitab Allah wa sunnata nabiyyih. Tak ada pun. Buka memang cari tak ada semua tuan-tuan. Hadis tu duduk dalam kitab Muwatta Imam Malik. Ada tak? Ada. Bukan bila tak ada dalam Bukhari, tak ada dalam Muslim, hatta tak ada dalam Kutubus Sittah, bermakna tak boleh pakai hadis tu. Dah. Bila ada dalam kitab Muwatta, kita jumpa dah, tunggu dia. Bila kita jumpa, kita tahu lah hadis tu pula adalah perbahasan ulama masuk hadis-hadis yang tidak ada sanad pula tu. Pula dah tuan-tuan, dia kuih kelang kabut lagi. Dia masuk dalam kategori balaghat. Yang Imam Malik buang sanad dia. Balaghani an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kadza. Telah sampai kepadaku hadis ini daripada Rasulullah. Taraktu fikum amrayn. Sampai hadis, sampai habis hadis tersebut tuan-tuan. Pasal apa Imam Malik pergi buang sanad? Tak ada sanad, dia kata dhaif. Dia tak baca dah. Ibnu Abdul Bar sebut bahawa semua hadis-hadis yang balaghat, yang tak ada sanad dalam kitab Muwatta tu sebenarnya adalah hadis yang sahih, telah disambungkan oleh para ulama yang membantu perkembangan mazhab al-Imam Malik rahimahullah, seperti Ibnu Abdul Bar dan juga Ibnu Salah. Ibnu Salah tolong cari ada sanad-sanad tersebut. Bahkan sebenarnya tuan-tuan yang duk keliru sangat isu hadis tersebut tu, sebenarnya kalau hadis tu tak ada lah, contohnya memang bukan kata dhaif, tak ada tu hadis tu, tak wujud sekalipun hadis tersebut, adakah kita tak perlu berpegang dengan Al-Quran dan Sunnah? Ada orang kata lagu tuan-tuan, oleh kerana hadis tu tak ada, maka kita umat Islam tak perlu berpegang dengan Quran dan Sunnah. Mana boleh? Quran dan Sunnah ni asas kepada ajaran Islam. Siapa yang suruh kita pegang dengan Quran dan Sunnah? Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Quran. Hak suruh kita berpegang dengan Al-Quran dan Sunnah. Jadi kalau Quran yang suruh kita pegang dengan Quran dan Sunnah, tak ada hadis tu tidak jadi masalah pun. Tapi kita duk rasa bahawa hadis itulah yang menjadi tunjang kepada pegangan kita Quran dan Sunnah, padahal itu sokongan daripada Nabi SAW, dan hadis itu adalah hadis yang sahih seperti yang dihukum oleh para ulama yang mengkaji kitab Muwatta yang dikarang oleh al-Imam Malik rahimahullahu ta'ala. Okey, kita terus sikit ya tuan-tuan. Para ulama seluruhnya mengiktiraf kedudukan kitab Sahih Al-Bukhari dan menyanjung tinggi jasa dan pengorbanan yang telah dilakukan oleh beliau. Siapa pun kaji Bukhari tuan-tuan, akhirnya mereka terpaksa angkat tangan mengakui kehebatan yang ada pada Imam Bukhari, menulis kitab Al-Jami'us Sahih ataupun kitab Sahih Bukhari ini. Semua hadis-hadis dalam tu didapati oleh para ulama kita sebagai hadis yang sahih. Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala berkata, ittafaqal ulama'u rahimahumullahu ta'ala ala anna asahhal kutub ba'da al-Qur'anil Karim sahihanil Bukhari wa Muslim wa talaqqathuma al-ummatu bil qabul wa kitabul Bukhari asahhuhuma wa aktharuhuma fawaid wa ma'arif zahiratun wa ghamidah. Para ulama sepakat bahawa kitab yang paling sahih selepas Al-Quranil Karim,
Nak banding dengan Quran tak ada lah. Yang lebih tinggi pada Quran tak ada. Quran ni la raiba fih. Alif lam mim dzalikal kitabu la raiba fih. Inilah kitab Al-Quranul Karim ni yang tidak ada sebarang keraguan padanya. Nak syak wasangka kata Nabi Muhammad reka ada orang pergi duduk tokok tak ada. Semua daripada Allah Subhanahu wa taala. Confirm. Diriwayatkan mai kepada kita Quran ni secara mutawatir. Yang tidak ada sebarang ihtimal lagi dah. Kemungkinan kata manusia buat, jin buat, kata tak. Memang daripada Allah Subhanahu wa taala 100% diperakui. Lepas Quran, kitab yang paling sahih sekali ialah kitab Sahih Bukhari dan juga Sahih Muslim. Nah, ni dua kitab ni, Bukhari dan yang keduanya ialah Sahih Muslim. Sebab tu tuan-tuan, orang yang terlibat dalam bidang ilmu hadis ni, bila sebut saja hadis, katalah hadis tu riwayat Bukhari, dia akan sebut riwayat riwayat Al-Bukhari. Dia tak sebut dah sahih, dia tak kata. Muslim pun sama juga, bila sebut riwayat Muslim, ulama tak sambung dah hadis ini sahih, dia tak kata dah. Kalau riwayat kitab-kitab lain, kitab Imam Tirmizi, dia mesti sebut, nak tahu darjah hadis tu kena sebut riwayat Imam Muslim, hadis ini hasan sahih. Dia kena letak hukum tu. Kalau Bukhari Muslim tak payah, cukup sekadar kalau sebut periwayatnya ialah Bukhari, periwayatnya ialah Muslim, maka hadis itu adalah hadis yang sahih. Kalau ada orang kata tangan lagi pergi nak tulis riwayat Muslim sahih, tu nampak sangat kata tak erti. Tak payah kata, cukup dengan sebut nama mereka. Melainkan kalau Imam Bukhari riwayat tersebut bukan daripada kitab Al-Jami'us Sahih, bukan daripada kitab Sahih Bukhari tadi, macam kita Al-Adabul Mufrad yang saya sebut kat tuan-tuan tadi. Kalau riwayat Imam Bukhari dalam kitab Al-Adabul Mufrad, riwayat Bukhari dalam At-Tarikhul Kabir, yang tu belum tentu sahih, kena kaji pula sahih ataupun tidak hadis-hadis yang ada dalam kitab-kitab tersebut. Tapi kalau ada yang dalam kitab Al-Jami'us Sahih, semuanya adalah hadis-hadis yang sahih belakang. Okey, masuk dah insya ni. Wa talaqathum al-ummatu bil qabul. Umat Islam, semua umat Islam menerima kedua-dua kitab ini. Para ulama dan orang awam. Orang awam ikut ulama ya. Ulama semua angkat tangan, kata kitab apa yang ada dalam Sahih Bukhari dan juga Muslim ni adalah hadis yang sahih. Wa kitabul Bukhari asahhuhuma. Dua tu pula yang paling sahih ialah Bukhari. Walaupun ada perbezaan pendapat ulama daripada sebelah Maghrib, Morocco, mereka melebihkan kitab Sahih Muslim daripada kitab Sahih Al-Bukhari. Adalah hujah masing-masing. Tapi secara umumnya majoriti ulama menerima kitab yang paling sahih ialah Bukhari, kemudian baru Muslim. Dan kitab ini merupakan kitab yang paling banyak manfaat. Orang buat kajian ni syarah sampai 100 lebih tuan-tuan. Kitab Imam Bukhari tulis ni, ulama-ulama yang main syarah dia lebih daripada 100. Syarah Bukhari, orang ni main syarah lagu lain pula, orang ni main syarah lagu lain pula. Tak habis-habis ilmu yang ditimba daripada apa yang ditulis oleh Imam Al-Bukhari. Dan yang paling berharga sekali dalam kitab Sahih Bukhari ni ialah dia panggil Tarjamatul Bab. Tarjamatul Bab ni ialah tajuk kepada sesuatu hadis yang diberikan oleh Imam Al-Bukhari. Tentu yang orang buat kajian yang lebih-lebih tu. Pasal ketelitian Imam Bukhari dalam nak meletakkan tajuk kepada setiap hadis yang dikumpulkan di dalam kitab dia. Dan merupakan kitab yang paling banyak manfaat dan ilmu pengetahuan, sama ada yang terang dan yang tersembunyi. Okeylah tuan-tuan, untuk malam ni saya kira takat tu dulu. InsyaAllah bulan depan, jika diizinkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita akan sambung lagi dengan tajuk Ahlus Sunnati wal Jamaah dan apa pentingnya kaitan dengan para sahabat Nabi radhiyallahu anhum ajma'in insya-Allah. Jadi sekadar itu dulu yang baik daripada Allah Subhanahu wa taala. Salah silap yang kurang daripada saya sendiri, aqulu qawli hadza wa astaghfirullah al-azim li wa lakum
wa lisairil muslimina wal muslimat walhamdulillahi rabbil alamin. Ada anak tanya